Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dengan Pagi Pertiwi. Hari ini seperti biasa, Pagi Pertiwi bagi edisi hari Selasa 6 Ogos 2019. Masih lagi bertemankan saya Dini Ashraf yang akan terus menemani anda sehingga jam 11 pagi ini. Banyak perkongsian menarik pastinya akan kami bawakan kepada anda bersama dengan panel-panel jemputan. Dan untuk hari ini, bagi mereka yang baru saja bersama kami, terus layari kami melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, juga di aplikasi mobile di Google Play juga App Store dan www.pertv.tv. Baik, sebagai permulaan hari ini saya nak kongsikan dahulu tentang kegigihan seorang individu ini. Ini cerita di Indonesia seberang, negara seberang kita. Bagaimana keteguhan, semangat dan juga iltizam daripada seorang individu ini demi menyelamatkan hutan bagi negaranya, demi menyelamatkan juga pokok-pokok dan juga flora dan fauna. Selain daripada itu juga mengembalikan semula semangat-semangat dan juga pengorbanan daripada masyarakat sebelumnya. Ini yang berlaku di Jawa Timur. Seorang individu daripada Indonesia dikenali sebagai Medi Bustani sanggup berjalan lebih kurang sejauh 700 km daripada Jawa Timur, kawasan rumahnya, ke bandar Jakarta bagi tujuan untuk mengembalikan semula memori kepada masyarakat dan memberi isyarat kepada masyarakat supaya setidak-tidaknya kembali mengenang jasa-jasa terdahulu. Dan perjalanan berjalan kaki ini di luar daripada apa yang kita sering lakukan, iaitu berjalan kaki secara berundur. Maksudnya tak pandang depan selama berundur 700 km dan melalui juga kawasan-kawasan hutan sejauh 20 ke 30 km. Dan tindakan beliau ini juga mendapat pujian cukup hebat daripada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh beliau ini sebenarnya sebagai satu isyarat kepada masyarakat dunia dan juga Indonesia khususnya untuk tidak melakukan penerbangan hutan secara berleluasa. Dan kalau kita lihat kembali statistik di Indonesia ini antara negara yang terlalu giat menjalankan aktiviti penerbangan hutan, dan beliau menyampaikan mesej ini kepada masyarakat agar setidak-tidaknya kembali untuk menghargai alam, selain daripada juga mengenang juga jasa-jasa mereka terdahulu. Simbolik lah kalau berundur ke belakang tu kan, mengembali memandang ke belakang, menilai kembali sejarah-sejarah lampau yang berlaku dalam negara Indonesia. Itu antara nilai-nilai yang kita boleh ambil sedikit. Walaupun tak adalah kita nak pergi juga buat benda yang sama dengan berjalan mundur ke belakang, tetapi mesej yang beliau cuba sampaikan ini antara satu mesej yang cukup baik dilakukan seorang individu yang bukan mempunyai apa-apa, hanyalah individu biasa, tetapi kerana jiwa dan raganya yang setia kepada negara, yang cinta kepada alam. Ini antara isyarat dilakukan oleh beliau dan akan diberikan kepada presidennya, Bapak Jokowi. Itu antara perkongsian yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Dan selain daripada itu juga, hari ini kita nak berbincang tentang isu yang semakin hangat di dalam negara kita berkaitan tentang tulisan Jawi. Kalau semalam saya difahamkan di peringkat politiknya satu perjumpaan secara tertutup dilakukan oleh kepimpinan kerajaan khususnya dalam parti DAP untuk memahamkan mereka berkaitan tentang tulisan Jawi dalam konteks subjek pelajaran di sekolah. Dan kerana isu ini semakin menjadi-jadi kerana banyak penolakan yang diterima, dan kita nak meninjau kembali sama ada keperluan tulisan Jawi ini dimartabatkan, dipelihara ataupun tidak. Dan perkongsian itu akan bersama dengan individu yang saya akan perkenalkan selepas ini. Kita lihat dulu bikisan ini. Please understand that the Malay language, the script of the Malay language is Jawi, Arabic, because the Malays are Muslims since 1400. Daripada Sultan Muzaffar Shah in Melaka, the ruler, the Sultan, agama dia Islam, rakyat dia Melayu. Maka bahasa yang digunakan ketika itu ialah bahasa Melayu tulisan Jawi. Asal bahasa Melayu itu ditulis menggunakan tulisan Jawi. Jadi bila kita pinggirkan kan tulisan Jawi, kita ganti dengan tulisan Rumi, akhirnya kita meminggirkan sebahagian daripada kita punya warisan. Bila kita naik tarafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka bahasa itu mestilah mudah dipelajari oleh semua orang. Kalau tulisan bahasa Melayu Jawi, bagaimanakah orang Cina, orang India nak belajar bahasa kebangsaan dalam tulisan Jawi? Kena pula belajar Jawi dulu kan. Sebab itu bahasa Melayu menggunakan skrip ataupun tulisan Rumi untuk memudahkan. Ini adalah satu pengorbanan besar oleh orang Melayu. Oleh kerana bila orang Melayu
meredakan, membenarkan bahasa kebangsaan itu menggunakan tulisan Rumi, maka jauhlah orang Melayu daripada tulisan Jawi, iaitu Quran dan hadis dan buku-buku agama yang semuanya ditulis dalam tulisan Jawi. Tapi demi perpaduan, orang Melayu sanggup mengubah dari bahasa Rumi ke bahasa Melayu, Rumi kepada Jawi. Kita ni seolah-olah jadi bangsa yang meminjam tulisan orang, meminjam huruf orang. Sedangkan sebenarnya kita dah ada huruf kita sendiri dan telah kita gunakan selama berkurun-kurun untuk satu tempoh yang panjang. Jadi kerugian yang paling besar adalah apabila kita membunuhkan warisan dan di tangan kita sendiri. Maknanya perkara yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita sebagai cucu cicitnya, kita yang buat. Sebelum tulisan Rumi berkembang begitu luas di tanah air ini, pastinya ada satu tulisan lain yang barangkali kita sudah lupa dan alpa dan telah pun ditinggalkan jauh daripada sistem masyarakat, iaitu tulisan Jawi. Walau bagaimanapun, ini adalah satu warisan yang perlu dipelihara dan kerana tulisan Jawi ini jugalah negara ini terbina dengan cukup baik sekali dan banyak perlu kita mengambil berat berkaitan tentang isu ini, walaupun nampak seperti isu kecil saja bagi setengah masyarakat kerana hanya melibatkan tentang tulisan, tetapi konteks tulisan inilah yang akan memungkinkan sesuatu tamadun ataupun negara itu boleh berkembang dengan baik. Dan kita nak pertahankan berkaitan tentang tulisan Jawi ini dan berbicara lebih lanjut berkaitan tentang tulisan Jawi ini. Bertemankan saya pada ketika ini, saya perkenalkan kepada penonton Pagi Pertiwi, iaitu Ustaz Muhammad Azizi Hassan, seorang Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai iGuru. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, sebut saja tulisan Jawi ini mengembali, kalau saya masih lagi teringatlah di sekolah-sekolah kita masih lagi belajar. Kalau sekolah agama tu memang akan menggunakan. Di sekolah kebangsaan pun kita orang-orang di sekolah SMK khususnya mesti akan belajar tulisan Jawi ini walaupun sedikit sahaja. Tapi bila kita bercerita soal tulisan Jawi ini, ramai yang tidak tahu tentang sejarah asal-usulnya. Mengapa nak belajar tulisan Jawi dan sebagainya? Sedang kita ada tulisan Rumi kan? Jadi dalam konteks ini, di permulaan sebelum kita bercerita lebih jauh dan kita kembangkan topik perbincangan kita, mungkin boleh kongsikan dahulu tentang sejarah akar umbi tulisan Jawi ini dalam perkembangan percampuran masyarakat di negara Malaysia, Tanah Melayu khususnya pada ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bercakap tentang tulisan Jawi ini, dia pertama sekali dia adalah warisan negara kita. Dan dia juga bukan sekadar warisan negara kita, dia adalah warisan Nusantara. Bermakna Jawi sudah lama digunakan di rantau Nusantara ini dan juga di negara Malaysia khususnya lagi. Dan dia bukti kepada kewujudan tulisan Jawi ini dilihat kepada faktor sejarah. Kalau lihat batu bersurat Terengganu pada tahun 1303 tu pada 22 Februari telah dijumpai batu bersurat Terengganu, dan ini menunjukkan bahawa bahasa ataupun tulisan Jawi ini telah sebati dalam budaya Nusantara dan juga budaya orang-orang Melayu. Dan kita lihat tulisan Jawi ini merupakan tulisan yang dikatakan sebagai tulisan bagi bahasa Melayu. Sebelum Akta 1963, Akta Kebangsaan yang merasmikan tulisan Rumi, sebelum itu adalah tulisan Jawi yang menjadi tulisan kepada bahasa Melayu. Sebab itu kita sebut tulisan Jawi dia bukan sekadar sebagai warisan negara dan juga sebagai warisan Nusantara, dia adalah lambang identiti nasional, identiti bahasa Melayu itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bahasa Melayu itu berdiri dengan tulisan Jawi itu sendiri. Namun yang kita perlu pahami bahawa tulisan Jawi hari ini telah dikuburkan. Dan tugas kita hari ini ialah mengembalikan semula kegemilangan tulisan Jawi dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Dan kalau kita lihat bukti-bukti sejarah terlalu banyak, dan kita lihat yang paling penting sekali kita lihat ialah banyak manuskrip tulisan-tulisan kitab dahulu ditulis dalam tulisan Jawi. Dan perjuangan ini kita lihat melalui buku-buku yang ditulis oleh Pendeta Zakbar, kemudian hikayat-hikayat seperti Hamzah Pansuri, semua ditulis dalam tulisan Jawi. Hatta beberapa surat daripada kesultanan Melayu di negara Malaysia ni kepada residen British pun ditulis dalam tulisan Jawi. Seperti mana Sultan Pahang, Sultan Ahmad yang telah menulis tulisan Jawi kepada JP Roger, dan JP Roger pun menjawab kepada Sultan Ahmad ni dalam tulisan Jawi. Ini menunjukkan bukti bahawa tulisan Jawi sudah sebati dalam kehidupan kita dan dia merupakan identiti orang-orang Melayu
dan juga identiti negara. Bercerita soal tulisan Jawi juga, ianya mempunyai cukup besar jasanya kepada penubuhan semangat nasionalisme, kepada penubuhan negara ini. Mungkin dikongsikan kepada kita bagaimana tulisan Jawi ini menyumbangkan baktinya dalam konteks penulisan sehingga menyebabkan negara ini berakar umbinya daripada awal sehingga kita berjaya membentuk sebuah negara yang lebih baik dan merdeka seperti hari ini. Kalau kita lihat sumbangan tulisan Jawi ini cukup besar. Sebab pertama sekali kita lihat perisytiharan kemerdekaan. Perisytiharan kemerdekaan 1957 itu ditulis perisytiharan kemerdekaan itu di dalam tulisan Jawi. Dan perjuangan-perjuangan penulisan Jawi ini kalau kita lihat melalui penerbitan makalah ilmiah dan juga majalah-majalah seperti Jawi Peranakan, Suluh Melaya, dan yang mempelopori gerakan tulisan Jawi juga dimulakan dengan utusan Melayu. Tetapi akhirnya dia berkubur juga. Jadi nak menunjukkan kepada kita betapa tulisan Jawi sejak dahulu sehinggalah sebelum tahun 1963 dia sudah maju. Tetapi dia menghadapi zaman kemalapan apabila akta kebangsaan, akta bahasa kebangsaan 1963 itu mengikat. Namun kita kena lihat walaupun akta itu merasmikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu, tetapi dalam klausul yang ke-9 menyatakan tidak menjadi halangan untuk kita menggunakan tulisan Jawi. Itu dalam konteks perundangan sudah jelas dibuktikan masih lagi menggunakan tulisan Jawi ini. Dan dalam kebanyakan urusan-urusan kerajaan ada yang masih lagi menggunakan. Di sebuah negeri juga ada masih lagi menggunakan, walau bagaimanapun ada sesetengah pihak khususnya daripada mereka yang bukan berakar umbi daripada masyarakat Melayu, mereka menganggap seperti tulisan Jawi ini asing bagi mereka. Dalam konteks ini, bagaimana mereka ini sepatutnya memahami lebih lanjut tentang asas kegunaan tulisan Jawi ini yang memangnya tidak lari daripada masyarakat Melayu khususnya? Ya, kita kena akui bahawa tulisan Jawi sinonim dengan orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Sebab itu kita balik kepada faktor sejarah, bukan sejarah Malaysia saja, tapi sejarah Nusantara, di mana di negara Malaysia, di negara Indonesia, Patani, Brunei, sehinggalah ke wilayah di Filipina, kebanyakannya asal-asal penulisan ni Jawi sudah berkembang. Sebab itu kalau lihat dalam sejarah dunia hari ini, Brunei satu-satunya negara yang merasmikan tulisan Jawi. Ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi sudah mengakar kukuh di dalam budaya orang Melayu. Dan kalau kita tengok dalam konteks Malaysia hari ini, satu-satunya negeri yang kita hari ini kalau kita pergi dan kita lihat dan kita berjalan ialah negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Yang kita lihat papan tanda dan juga kedai-kedai mereka ditulis dalam tulisan Jawi. Dan tulisan Jawi ini bukan saja di kedai-kedai yang yang dimiliki oleh orang-orang Melayu, tapi bahkan orang-orang bukan Melayu, khususnya kaum Tionghoa yang mereka di Kelantannya boleh menulis Jawi, dan ada yang sudah berusia dalam lingkungan 50-an 60-an masih lagi boleh menulis, bukan sekadar membaca tapi boleh menulis Jawi. Jadi tidak timbul isu orang-orang yang bukan Melayu untuk tidak mengiktiraf kewujudan tulisan Jawi, sebab tulisan Jawi sudah sebati. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sendiri, kalau lihat kepada mata wang kita ataupun mata ringgit kita sendiri, kalau kita lihat daripada sejarah penulisan di belakang duit ringgit itu bermula daripada duit RM1 sehinggalah duit RM100, kita akan dapati dia ditulis dalam tulisan Jawi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tulisan Jawi sudah sebati dalam budaya orang Melayu dan juga budaya orang-orang Malaysia. Saya bertanya juga tentang kebiasaan yang kita akan meletakkan kalau bahasa Melayu itu sebagai medium integrasi masyarakat. Bagaimana pula dengan tulisan Jawi? Adakah ia sebenarnya boleh mengangkat untuk membantu mengintegrasikan perpaduan masyarakat sendiri? Saya rasa tidak jadi masalah kalau kita balik kepada konsep menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Dan itu selari dengan Penyata Razak. Penyata Razak 1956 sehingga wujudnya Ordinan Pelajaran 1957. Dalam ordinan itu menyatakan bahawa semua murid-murid daripada pelbagai kaum di Malaysia ini mesti disatukan dalam satu bumbung aliran pendidikan atau satu kurikulum yang akhirnya matlamat terakhir diulang berkali-kali oleh Penyata Razak. Matlamat terakhir ialah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Bermakna pada tahun 1957 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, iaitu menjadikan murid-murid daripada pelbagai kaum belajar di dalam satu sekolah dan menggunakan bahasa Melayu sebagai medium pembelajaran dan pengajaran. Di sini menunjukkan tahun 1957 tulisan Jawi adalah sebati dengan bahasa Melayu sebelum 1963. Jadi tidak timbul isu kalau kita tidak menjadikan bahasa tulisan Rumi ini sebagai bahasa perpaduan. Kalaulah kita memperkasakan bahasa Melayu dan menjadikan tulisan Jawi diperkasakan balik, ia akan menjadi satu elemen perpaduan. Kalau dulu kaum-kaum Cina yang berada di Malaysia, bukan saja Cina, Tamil juga, sebelum merdeka, mereka belajar tulisan Jawi dan mereka faham tulisan Jawi. Kenapa generasi hari ini tidak mengulang balik apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka? So tidak timbul isu
kita nak mengenepikan bahasa tulisan Jawi sebagai bahasa perantaran untuk mewujudkan perpaduan kaum, dan Kelantan telah membuktikannya, Terengganu telah membuktikannya, dan peristiharan kemerdekaan yang ditandatangani oleh orang-orang Melayu, orang Cina, orang India mengiktiraf kemerdekaan kita mulakan dengan tulisan Jawi. Baik, selepas ini saya nak bertanya tentang keperluan sama ada tulisan Jawi ini masih lagi relevan pada masa kini ataupun sebaliknya. Semuanya kami akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan beristirahat seketika. Kembali selepas ini. Kembali semula bertemankan saya Dini Ashraf dan juga Ustaz Azizi dalam kita berbincangkan soal untuk memartabatkan semula, mengangkat semula tulisan Jawi ini, yang kita sudah tahu bahawasanya banyak sumbangan dan bakti tulisan Jawi ini kepada pembangunan negara sendiri kerana ia adalah medium yang digunakan kepimpinan terdahulu. Sekarang ini kita melihat kembali tentang trend masa kini. Sebenarnya tulisan Jawi ini sudah lama ada, masih lagi kekal, malah di beberapa signboard pun kita boleh nampak. Walau bagaimanapun, entah bagaimana, apa yang terjadi dan sebagainya, tiba-tiba ada satu desakan keras untuk menolak penggunaan tulisan Jawi ini. Secara awal ini mungkin nak tahu dulu respon daripada Ustaz sendiri tentang golongan-golongan yang menidakkan untuk mengangkat semula tulisan Jawi ini. Baik, kalau kita kembali balik kepada cabaran perjuangan memartabatkan tulisan Jawi ini, satu kajian dibuat menyatakan kenapa faktor-faktor kemerosotan tulisan Jawi di negara kita. Yang pertama sekali dia kata antara faktor dia ialah disebabkan pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Dalam satu kajian didapati ada 300 lebih patah perkataan. 300 lebih patah perkataan bahasa Inggeris yang telah dimelayukan. Dan ini menjadi kesukaran untuk kita mencipta tulisan Jawi, sebab kita terpaksa menukar bahasa Inggeris itu kepada bahasa Melayu dan kita menggunakan tulisan ini menjadi cabaran kepada pejuang-pejuang tulisan Jawi. Itu yang pertama. Yang kedua disebabkan ialah ramai daripada orang Melayu, terutama generasi muda yang buta tulisan Jawi. Ini berpunca daripada Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Dan ini juga menjadi hujah kepada pejuang-pejuang yang anti tulisan Jawi untuk menjadikan akta ini dalam perkara Akta Bahasa Kebangsaan ini sebagai bukti untuk menolak tulisan Jawi. Dan mereka menganggap tulisan Jawi ini pertama sekali dia adalah tulisan yang menggambarkan proses Islamisasi. Sebab itu mereka menolak, terutama datang daripada kaum Cawilis Cina ataupun perjuangan pendidikan kaum Cina atau kita kata Donzong. Kerana mereka menganggap tulisan Jawi ini seolah-olah proses Islamisasi, proses untuk menukarkan agama anak-anak mereka. Jadi mereka bimbang bila diajarkan tulisan Jawi ini seolah-olah kita mengajar agama. Tetapi sebenarnya ia bukan begitu maksudnya. Yang kedua, mereka menganggap Jawi ini adalah sinonim dengan orang Melayu. Seolah-olah bila kita mengajar Jawi ini seolah-olah kita nak memelayukan mereka. Memelayukan anak-anak Cina. Jadi kita kena lihat orang-orang Cina dan orang India di antara yang mereka pertahankan dalam kehidupan mereka ini, pertama bahasa dan budaya. Kalau ia menggugat bahasa dan budaya mereka akan bangkit dan berjuang. Sebab itu tugas kita hari ini menjelaskan kepada mereka bahawa Jawi ini dia bukan usaha berobjektifkan agama ataupun dia adalah satu yang kita martabatkan balik apa yang termaktub di dalam Perlembagaan Bahasa Melayu sebagai bahasa orang kata dalam perundangan perkara 152. Yang kedua, kita memanifestasikan balik Akta Bahasa Kebangsaan walaupun ia telah memaktubkan tulisan Rumi sebagai tulisan bahasa Melayu, tetapi ia tidak menghalang balik tulisan Jawi. Sebab itu langkah pihak Kementerian Pendidikan mempertahankan tulisan Jawi itu perlu disambut baik, kerana kita nak memperkenalkan tulisan Jawi ini sebagai satu seni budaya bangsa kita. Hari ini jangan si muda lupa seni budaya bangsa dan kita kena hidupkan balik. Bukan untuk orang Melayu saja, tapi untuk semua kaum India dan Cina belajar, seperti mana juga anak-anak Melayu kita belajar kaligrafi Cina, kaligrafi Cina, sebab ada anak-anak Melayu di sekolah kebangsaan pun diajar bahasa Mandarin. Dan saya di sekolah menengah sekolah semua penuh pun kami memberi peluang kepada anak Melayu untuk belajar bahasa Mandarin, bahkan bahasa Jepun, bahasa Perancis, dan itu tidak menjadi satu masalah. Fakta sejarah membuktikan tentang kegemilangan tulisan Jawi ini dalam perjuangan kepada tanah air, juga dari bawah Akta Bahasa Kebangsaan juga meletakkan tulisan Jawi ini boleh digunakan. Walau bagaimanapun yang menjadi keanehan kita apabila wujud kepimpinan di peringkat kepimpinan yang masih lagi gagal mencerap fakta-fakta ini dengan baik. Selaku pemimpin-pemimpin bagi negara kita, bagaimana mereka perlu memainkan
peranannya untuk menjadi, sebab mereka inilah yang akan turun ke padang bercerita kepada rakyat, tapi mereka tidak faham ini. Bagaimana bagi golongan-golongan pemimpin seperti ini? Satu perkara yang kita kena insafilah bagi saya, peristiwa Akta Bahasa Kebangsaan 1963 itu penting untuk difahami. Kerana itulah dikatakan sebagai punca kemerosotan tulisan Jawi dalam negara kita. Sebab Akta itu sendiri menjadi punca menyebabkan terkuburnya tulisan Jawi. Sebab itu bagi saya yang penting sekarang ni pemimpin kena ada satu, orang kata apa, political will ataupun tekad politik untuk kembali menghidupkan balik tulisan Jawi dan menjadikan tulisan Jawi ini sebagai tulisan yang setaraf dengan tulisan yang lain. Dan kita perlu mengangkat balik seni warisan bangsa ni dalam masyarakat yang punya pelbagai budaya dan pelbagai etnik. Kerana usaha ini dia boleh dimulakan dengan di pihak kerajaan semata-mata, tetapi perlu sampai ke bawah. Masyarakat perlu diberi penerangan, masyarakat perlu diberikan penjelasan, dan bukan saja kepada orang Melayu tetapi orang-orang yang bukan Melayu, dan kita perlu menganggap ia adalah bukti identiti nasional kita. Bukan sebut soal identiti nasional. Saya tertarik tentang identiti nasional sebab ada yang menganggap bahawa tulisan Jawi ini tidak terangkum dalam identiti nasional kita. Kerana itu mereka meletakkan bahawa tulisan Jawi ini untuk memelayukan, mengislamkan suatu masa lain. Mungkin boleh terangkan lebih lanjut soal pendekatan tulisan Jawi ini yang dekat dengan identiti Malaysia. Sebab itu saya katakan persepsi itu perlu dirubah. Sebab orang masih menganggap Melayu itu adalah Islam, Islam itu Melayu. Sedangkan Islam itu untuk semua orang, yang bukan khusus untuk orang Melayu. Sebab itu bila kita sebut tulisan Jawi, dia bukan saja sinonim dengan orang Melayu, walaupun pada hakikatnya dia memang sinonim dengan orang Melayu, tetapi apabila kita telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka kita kena hormati apa yang termaktub dalam perlembagaan, dan kita kena angkat martabat bahasa Melayu. Dan salah satu nak mengangkat martabat bahasa Melayu ialah kita memperkasakan tulisan asal bahasa Melayu itu yang bermula dengan tulisan Jawi. Sebab kalau kita nak faham sejarah negara, sejarah bangsa ni, kebanyakan manuskrip kita bermula dengan tulisan Jawi. Mana mungkin kita tidak menguasai Jawi untuk memahami sejarah. Kalau kita tidak memahami tulisan sejarah yang ditulis dengan tulisan Jawi, maka ini akan melunturkan jati diri, semangat patriotisme, dan bahkan yang saya sebut tadi, identiti nasional ini. Maka usaha-usaha untuk mewujudkan perpaduan ini makin jauh lagi, dan kita akan terus dengan polemik politik yang tidak kesudahan. Sebab itu saya rasa dalam tulisan Jawi kita tak perlu politikkan. Kita akan lihat kepentingan negara itu lebih besar, kepentingan nasional lebih besar, identiti nasional itu lebih besar, dan kita ketepikan kepentingan kaum masing-masing. Untuk mengangkat martabat tulisan Jawi ini telah lama dilakukan. Kalau kita lihat kembali, bukan sahaja daripada di peringkat sekolahnya, malahan di media-media juga cuba mengangkat semula tulisan Jawi ini. Walau bagaimanapun, saban hari ianya seperti tidak mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Bukan daripada masyarakat Melayu sendiri, malahan masyarakat Melayu sendiri yang kurang menyambut baik tentang tanggungjawab ini. Bagi masyarakat di Malaysia ini, sebenarnya apakah tanggungjawab mereka untuk mereka memartabatkan semula tulisan Jawi ini? Setidak-tidaknya usaha itu disambut dengan baik oleh mereka. Saya nak sebut satu fakta, satu kajian dibuat oleh bahagian pendidikan Islam tentang penguasaan anak-anak orang Islam terhadap Al-Quran. Bila satu kajian dibuat, didapati 60% pelajar-pelajar daripada orang Islam ni yang boleh membaca Al-Quran dengan baik. Dan didapati daripada 60% yang boleh baca Quran itu, didapati majoriti mereka tidak dapat membaca tulisan Jawi. Ini satu fakta yang kita kena jadikan sebagai panduan kepada kita, betapa generasi hari ini mereka kurang membaca tulisan Jawi dan kurang tidak mahir untuk menulis Jawi, apatah lagi tulisan khat Jawi tadi. Jadi saya nak balik kepada jawab persoalan yang telah dibangkitkan tadi. Yang pertama sekali, saya rasa untuk kita kembali balik memartabatkan tulisan Jawi ini, saya rasa kita kena mulakan dengan akta tadi. Kalau pihak kerajaan dapat melihat balik akta bahasa kebangsaan dan memberikan satu jaminan supaya tulisan Jawi ini dapat dipertahankan, saya rasa itu satu kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita lihat bahasa Jawi ini disinonim dengan bahasa Melayu, pengajian Islam, pengajian sejarah Melayu. Why not? Mengapa tidak kita jadikan sebahagian daripada kandungan subjek bahasa Melayu dan sejarah Melayu dan juga pengajian Islam ni diwajibkan tulis dengan tulisan Jawi, supaya anak-anak generasi sekarang ni tidak akan buta, khususnya kepada pelbagai bangsa. Dan yang ketiganya, kita kena wujudkan kempen-kempen memartabatkan tulisan Jawi yang bukan sekadar ia menjadi acara tahunan, bahkan dia menjadi program yang bersifat
semasa dan berterusan tadi. Dan langkah kerajaan Kementerian Pendidikan khususnya untuk memasukkan elemen tulisan Jawi dalam buku teks bahasa Melayu itu adalah satu usaha. Dan walaupun sebenarnya yang dimasukkan tu hanya 3-4 muka surat saja pun, bukan semua muka surat. Tapi mungkin kita selepas ni kita perlu duduk berbincang supaya kita bagaimana mengenepikan kata mengangkau untuk memikirkan bagaimana kita nak mengangkat balik tulisan ini. Saya nak ingat guru pernah berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik pada bulan Jun tahun lepas, dan antara yang kita suarakan ialah supaya menjadikan tulisan Jawi ini diajar bukan sekadar di sekolah kebangsaan tetapi di SJKC dan juga SJKT. Maknanya kita bersungguh-sungguh untuk berusaha menyampaikan hasrat daripada pihak guru kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan untuk memartabatkan tulisan Jawi. Alhamdulillah, dan itu disambut baik oleh pihak kementerian pada ketika ini walaupun sekarang menjadi perdebatan. Cuma dalam konteks pihak Kementerian Pendidikan sendiri, kita memuji dengan tindakan tersebut memasukkan dengan sekolah jenis kebahasaan di Tamil dan juga di sekolah jenis kebahasaan Cina. Yang menjadi titik tolak pada ketika ini adalah kalau sekadar belajar sahaja itu tidak menimbulkan rasa nasionalisme, bagaimana penghayatan sebenar tulisan Jawi itu. Adakah wujud keperluan sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan tulisan Jawi kepada masyarakat ini? Elemen pertama yang perlu diperkenalkan dahulu adalah tentang kewajaran sejarahnya tulisan Jawi tersebut, supaya mereka ini faham tulisan Jawi ini dalam konteks penghayatan, bukan sekadar tahu nak menulis, tahu membaca sahaja. Ya, setuju. Sebab itu dalam saya terlibat dalam cadangan penambahbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Di antara cadangan kita tak nak jadi Jawi itu dimasukkan dalam subjek pengajian agama Islam. Kalau dulu masa saya belajar belajar di sekolah rendah, Jawi itu dia dalam subjek bahasa Melayu. So, dan bila dia masuk dalam subjek bahasa Melayu, kita menganggap bahawa tulisan Jawi ini adalah sebahagian daripada tulisan bahasa Melayu. Hari ini anak-anak faham Jawi itu adalah dalam subjek pengajian Islam ataupun pendidikan Islam. Jadi dia seolah-olah menjadikan Jawi itu Islam, Islam itu Jawi. Bagi saya Jawi adalah tulisan bahasa Melayu yang wajib kita pertahankan, walaupun kita tak menafikan Jawi ini dia ada pengaruh daripada negara Arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab Parsi yang datang ke Malaysia. Namun satu cadangan yang kita cadangkan supaya Jawi ini dijadikan satu subjek, satu langkah untuk memperkasakan tulisan Jawi. Ia bukan saja berada dalam tulisan subjek bahasa Melayu, tapi dia harus berdiri sebagai satu subjek Jawi. Yang daripada subjek Jawi itulah kita mempelajari sejarah penulisan Jawi, tulisan Jawi dan juga seni gaya keindahan tulisan Jawi. Itu kalau kerajaan atau Kementerian Pendidikan dapat menjadikan Jawi, mengembalikan Jawi sebagai satu subjek, itu satu kejayaan besar untuk kita mulakan daripada peringkat yang bawah. Kita mungkin tidak boleh mulakan daripada generasi yang ada hari ini kerana mereka generasi yang lahir selepas Akta Bahasa Kebangsaan dalam Pertiga. Tapi kita boleh mulakan dengan generasi yang baru menjadikan Jawi ini sebagai satu subjek yang bukan untuk orang Melayu tapi semua sekolah-sekolah yang ada di dalam negara kita. Di penghujung perbincangan kita pada kali ini, mungkin lebih kurang dalam 1 minit ini, kongsikan kepada kita khususnya di luar sana tentang tanggungjawab mereka untuk mengekalkan dan memartabatkan semula bahasa tulisan Jawi ini, juga bagi mereka yang mungkin bukan daripada kalangan masyarakat Melayu, supaya tidak menyalah anggap tentang tulisan Jawi ini sebagai mengislamkan, memelayukan kepada mereka. Yang pertama kita kena hargai sejarah negara kita. Semua orang kena mempelajari sejarah dan cuba memahami sejarah dengan dalam konteks yang betul dan menganggap Jawi ini sebagai satu warisan negara yang wajib dipelajari. Yang kedua ialah kita menjadikan tulisan Jawi ini berada di setiap kehidupan harian kita. Bukan saja dalam kita belajar menulis, membaca. Akhbar-akhbar pun hari ini sudah mati dengan tulisan Jawi. Kita kena hidupkan balik. Dan juga papan-papan tanda tempat tu kita hidupkan balik tulisan Jawi. Di samping kita menjadikan Jawi ini sebagai satu pilihan yang kita boleh martabatkan dalam pendidikan melalui aktiviti kurikulum dan sebagainya. Itu antara tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh setiap masyarakat, dan ini bukan soal Islam Melayu saja, tetapi ini sebenarnya tentang warisan negara kita. Semangat nasionalisme yang banyak membantu untuk pembangunan negara dan wajar untuk diangkat dan dimartabatkan oleh setiap daripada masyarakat kita. Juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Aziz Hassan, seorang Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia ataupun iGuru, dalam perbincangan soal pertahankan tulisan Jawi. Selepas ini kita nak tangani mereka yang sering kali menjadi pembuli di luar sana. Jangan ke mana-mana, kami akan bawa kepada anda untuk kita hapuskan pembuli-pembuli ini. Kita akan berhenti seketika.